Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fidah Ihanan Sahni dalam Buletin Ukas edisi tengah hari 1 Januari 2021. Tumpuan berita. Majlis Sambutan Tahun Baharu 2021 yang berlangsung di Stadium Perpaduan Kuching malam tadi diadakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Dalam perutusan Tahun Baharu 2021, Ketua Menteri Sarawak Datuk Batinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu Kerajaan Sarawak telah membuktikan keupayaannya dalam mengekang penularan wabak COVID-19 dengan amat berkesan sekali melalui kepimpinan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Menurut beliau, meskipun COVID-19 telah menimbulkan krisis, namun terdapat peluang yang boleh diceburi dengan cara kreatif. Dengan kawalan pergerakan, kita mendapati bahawa rantaian bekalan menjadi lebih kepelbagaian dan diperkemas. Dan ekonomi digital termasuk e-dagang, pembayaran tanpa tunai dan penghantaran tanpa sentuhan menjadi ekonomi arus perdana. Beliau berkata demikian menerusi rakaman video ucapan perutusannya bersempena sambutan Tahun Baharu 2021. Dalam pada itu, tambah Ketua Menteri, tahun 2021 merupakan permulaan untuk menuju ke tahun 2030 di mana Sarawak dijangka menjadi negeri maju berpendapatan tinggi. Our economic fundamental is strong and our financial position enhanced. And a lot of Sarawakians have returned, working in Petrochem, Sarawak Metro, SMA, to mention a few. And I expect more will come back when our economy achieve positive transformation towards a modern economy in the next 10 years. Selain daripada meraihkan sambutan Tahun Baharu 2021, program tersebut juga adalah bagi menghargai para petugas barisan hadapan. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, dalam ucapan rakaman videonya telah menzahirkan penghargaan atas jasa dan pengorbanan para petugas barisan hadapan sepanjang pandemik COVID-19. Kita amat berhutang budi kepada semua frontliners yang telah bertungkus lumus melaksanakan tanggungjawab mereka masing-masing dalam usaha memerangi penularan COVID-19. Jasa dan pengorbanan tuan dan puan semua akan sentiasa diingati. Dalam sambutan Tahun Baharu 2021 itu, para penonton telah disajikan dengan pelbagai persembahan menarik antaranya nyanyian, tarian, orkestra dan acara kemuncak persembahan bunga api. Berita seterusnya, Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK Sarawak akan meneruskan perkongsian strategik dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak dalam menghulurkan bantuan ketika dilanda bencana. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ini kerana setiap kali berlakunya bencana, masyarakat akan menghubungi pihak bomba untuk mendapatkan bantuan dan maklumat ini sangat diperlukan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM ketika hendak menghulurkan bantuan kepada mangsa. Jadi apabila pihak bomba mendapat panggilan, kami berharap bahawa maklumat tersebut dapat di-blast kepada Jabatan Kebajikan yang berkaitan supaya kaki tangan kami juga dapat turun padam. Ini penting sebab dalam tugas kami di Jabatan Kebajikan Masyarakat, apabila musibah berlaku seperti kebakaran, seperti tanah runtuh, seperti banjir, ribut taufan, diserang binatang buas seperti buaya contohnya, kami perlu maklumat, kami perlu turun padang sama seperti apa yang dilakukan oleh bomba. Kita perlu buat head count, perlu buat head count supaya bantuan yang sewajarnya dapat diberi oleh kami di Jabatan Kebajikan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perhimpunan Bulanan Tahun 2020 JBPN Negeri Sarawak di Kuching pada Khamis. Antara bantuan yang diberikan ialah wang saku, makanan, pakaian harian, pakaian sekolah, peralatan tidur dan peralatan dapur dengan kesemua bantuan ini diberikan secara tunai.
Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fatimah turut menjelaskan dari Januari hingga Oktober 2020, Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat telah memperuntukkan sebanyak RM5.2 juta bantuan bagi membiayai 655 kes meliputi kebakaran, tanah runtuh, ribut, banjir dan kemarau. Untuk kebakaran, 107 kes yang kita rekod tadi kalau sampai Disember saya rasa lebih daripada yang 107, dan bantuan untuk kebakaran untuk semua bahagian di negeri Sarawak 2.1 juta bantuan yang telah diberikan. Kemudian untuk tanah runtuh di Sarawak ada 16 sehingga bulan Oktober, dan dari segi bantuan, jumlah bantuan 138,000 lebih. Ribut ada 85 kes dan jumlah bantuan yang telah diberi RM100,335. Banjir 72 kes dan bantuan yang diberikan 697,000. Kemarau 375 kes dan bantuan yang telah diberikan adalah 2.1 juta. Jadi jumlah musibah bantuan yang diberi kepada mangsa bencana, musibah seperti kebakaran, tanah runtuh, ribut, banjir, kemarau adalah 655 kes sehingga bulan Oktober, dan bantuan yang diberikan mencecah 5.2 juta. Ini bantuan yang diberikan. Dalam majlis sama, beliau turut merasmikan program Celik Suri Kalender JBPM Sarawak 2021 dan menyampaikan apresiasi kepada pegawai bomba wanita bersempena dengan Perhimpunan Bulanan JBPM Sarawak bagi bulan Disember dan penutup tirai tahun 2020. Laporan berikutnya, penduduk di daerah Bau memohon Kerajaan Sarawak menghentikan pajakan ke atas tanah yang sebelumnya digunakan untuk melombong emas agar kawasan tersebut dapat dibangunkan bagi tujuan ekopelancongan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru Datuk Henry Jenep berkata, ketika ini masih banyak tanah berstatus dipajak untuk pelombongan yang menghalangnya daripada dibangunkan untuk tujuan lain. Berucap dalam majlis sambutan ulang tahun ke-200 Bau yang disempurnakan oleh Ketua Menteri di Pekarangan Tasik Biru Bau pada Khamis, beliau menambah daerah tersebut berpotensi besar untuk dibangunkan sebagai kawasan ekopelancongan. Jelas beliau, antara sektor lain yang boleh dibangunkan di daerah Bau adalah perhotelan, resort dan padang golf selari dengan rancangan pembangunan Greater Bau seperti yang dirancang kerajaan negeri. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan antara pengisian semasa sambutan ambang tahun 2021 dan saya tinggalkan anda dengan satu mutiara kata. Tahun lalu menyimpan banyak kenangan dan pengajaran, namun itu bukan alasan untuk kita tidak terus maju. Selamat Tahun Baru 2021 dan salam UKAS.